wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Nur Safia binti Azman. Nama saya Nur Azirah Hanis binti Muhammad Sabri. Nama saya Amir Azwar bin Muhammad Nur. Nama saya Nur Adilah Balkis binti Ahmad Sabri Nama saya Muhammad Aiman bin Maslan dari kelas 3B. dari kelas 3B, dan kali ini kami akan membincangkan Ulas dan berkongsi tentang tajuk Isu pluralisme yang berlaku di negara kita. So, let's go. Jika tengok sampai habis. Kita lihat tentang apakah yang dimaksudkan dengan ideologi barat. Menurut jurnal tulisan Muhammad Aizam Mas'ud, Al-Ghazwu Al-Fikri bermaksud serangan pemikiran atau ideologi dari bahasa Arab. Pada alah baru ini, ideologi barat semakin berbahaya kerana telah berjaya dari berbagai cara untuk menghakis pemikiran umat Islam yang juga mampu menipiskan keimanan umat Islam, akal, penentu gerak tubuh dan perilaku seseorang individu. Maka ideologi pemikiran yang bukan berbentuk fizikal lebih berbahaya untuk merosakkan pemikiran seseorang. Usaha pihak westernisasi barat menyebabkan bermulanya serangan pemikiran terhadap dunia Islam. Westernization berasal dari perkataan bahasa Inggeris yang bermaksud proses membaratkan sesebuah negara. Jika dirujuk pada kamus dui bahasa bermaksud westernisasi. Terdapat dua matlamat berkaitan gerakan westernisasi, iaitu memaksa angan-angan etis, falsafah materialis yang mempunyai hawa nafsu, kedengkian dan pengingkaran segala yang tidak terjangkau oleh penglihatan empirik dan tuntutan metodologi dalam kajian. Yang keduanya ialah ingkar pada agama kerana taraf kemajuan sosial lebih tinggi berbanding agama, menyerang akidah dan akhlak masyarakat dan memisahkan Islam daripada politik. Barat membawa masuk pelbagai ideologi dan pemikiran baru ke dunia Islam. Antaranya ialah pluralism, kapitalism, sosialism, sekularism, feminism, nasionalism dan banyak lagi. Perubahan yang ketara terhadap akidah dan pemikiran umat Islam dapat dilihat di zaman era globalisasi ini. Muhammad Aizam Mas'ud mengatakan bahawa kesan pemikiran barat ini telah memberi impak terhadap kepentingan amalan dan tahap iman seseorang. Seterusnya, apakah yang dimaksud dengan pluralism? Pluralism agama merupakan satu falsafah yang mana menjustifikasikan wujud yang bermacam agama dan dakwaan yang dibangkitkan oleh setiap agama berkenaan kebenaran agamanya, iaitu religious truth claim. Bahan darah yang berlaku di dunia ini pada abad ke-20 di dunia barat disebabkan sikap-sikap eksklusif dalam mendakwa kebenaran truth claim. Menurut jurnal Dr. Khalif Muammar A. Haris, fahaman pluralism agama merupakan satu langkah dalam menghentikan sikap musuh-memusuhi dan tidak toleransi antara masyarakat agama, religious intolerance, dan dipersetujui oleh pemikir dan ahli teologi barat, sama ada antara penganut Kristian Katolik, Mormon, Protestan dan lain-lain. Malah, berlakunya ketegangan antara dunia barat dan Islam. Berikutan dengan isu ini, selepas peristiwa 11 September 2001, pluralism agama yang hangat dan rancak di dunia Islam dianggap sebagai salah satu respon untuk menangani sikap ekstremisme dan terorisme oleh sekumpulan umat Islam. Iaitu mereka yang menyokong berpendapat kerana ia merupakan cara yang sewajarnya antara masyarakat Malaysia dan mula menarik minat kepada masyarakat umum. Dalam sejarah pengalaman masyarakat barat turut wujud akar pluralism agama. Amalan sikap eksklusif terhadap penganut agama yang lain ialah peringkat awal oleh kaum Nasrani. Oleh itu, pada abad ketiga Masihi, sikap ini wujud dengan ungkapan extra ecclesiam nulla salus yang bermaksud di luar gereja tiada keselamatan. Dalam masyarakat Yahudi, sikap ini juga dipupuk. Selain itu, di Eropah, berlakunya ketegangan dan peperangan disebabkan fahaman eksklusivisme. Seterusnya, untuk menggantikannya, wujud pula inklusivisme. Isu pertama yang saya akan jelaskan kali ini adalah isu liberal. Jadi konsep pluralisme agama ni mula berkembang apabila ada isu-isu tentang pluralisme agama di Malaysia. Jadi menurut jurnal tulisan Ernie Elmi 2018, dia ada mengatakan yang pluralisme agama di Malaysia ni mula berkembang apabila ada unsur-unsur penyebaran atau kembangan liberal daripada Indonesia. Sebab kita dengan Indonesia kan berjiran. So, benda-benda yang Indonesia bawa akan terkena tempias kepada kita juga. Jadi, perkembangan isu pluralisme agama di Malaysia ni mula apabila ada unsur-unsur liberal menyerap masuk dalam pemikiran dan perkembangan dalam masyarakat di Malaysia. Tapi, selain faktor utama dari gerakan liberal dari Indonesia sendiri, ada juga lah faktor-faktor kecil yang menyebabkan isu pluralisme agama di Malaysia ni mula berkembang luas. Apa dia? Jom kita tengok.
Jadi yang pertama, gerakan liberal daripada Indonesia yang juga merupakan faktor utamalah penyebaran pluralisme agama di Malaysia. Tapi gerakan liberal di Malaysia ni dia tak gunakan perkataan liberal terang-terang dalam mana-mana pertubuhan NGO atau pertubuhan-pertubuhan di Malaysia. Tak macam Indonesia, dia orang guna nama liberal tu terang-terang dalam pertubuhan mereka. Contoh dia Jaringan Islam Liberal atau JIL yang ada di Indonesia. So, Islam liberal ni apa dia sebenarnya? Islam liberal ni secara umumnya dia merupakan satu gerakan yang asas dia adalah kebebasan. Mereka ni mengutamakan kebebasan dalam gerakan mereka. Dan gerakan pluralisme agama di Malaysia ni banyak menggunakan asas di mana semua agama adalah sama. Dan menurut putusan fatwa sendiri, pluralisme ni dia merupakan pegangan kepada Islam liberal. Dan di Malaysia ni dah banyak dah NGO, pertubuhan-pertubuhan yang ada unsur-unsur pluralisme agama dan juga liberalisme ni sendiri. Contoh pertubuhan yang ada dekat Malaysia adalah CFM, Christian Federal of Malaysia, AKB dan SIS, Sister in Islam. Banyak lagi lah yang mulanya asasnya mereka ni memegang unsur-unsur liberal atau bebas dalam pertubuhan-pertubuhan mereka lah. Dah banyak program-program yang mereka dah buat di Malaysia. Contoh program Spiritual Musical Night, di mana semua agama ni datang di satu majlis, diorang buat persembahan agama sendiri. Lain daripada faktor utama, banyak lagi faktor-faktor kecil yang menyebabkan penyebaran pluralisme agama di Malaysia ni semakin berkembang. Yang pertamanya adalah media massa. Media massa ni terbagi kepada dua jenis, media massa cetak dan media massa elektronik. Media massa cetak ni banyak, ada surat khabar, ada majalah, ada buku. Dan daripada elektronik pula macam kita tahu ada internet, radio, televisyen, banyak lagi. Dari media massa cetak, contoh dari buku, banyak dah terbitan-terbitan buku yang dikeluarkan terutamanya daripada terbitan-terbitan Indonesia sendiri dan penerbit-penerbit di Malaysia juga. Terdapat juga penulisan-penulisan yang dah diharamkan pun di Malaysia. Antaranya Fik Perempuan yang diterbitkan pada tahun 2001 tak silap. Buku-buku mereka ni dah diharamkan oleh KDN sendiri, Kementerian Dalam Negeri. Sebab ada gagasan pluralisme yang kuat dalam penerbitan diorang. Kalau contoh dalam akhbar dan artikel pula, mereka lebih kepada pendapat mereka sendiri dan lebih kepada pendapat peribadi penulis-penulis. Dari segi media elektronik pula, macam kita sekarang budak banyak dah dengan elektronik, gadget-gadget. Sebab gadget-gadget ni benda pertama yang kita akan pegang, yang kita akan guna dalam harian-harian kita. Contohnya internet. Zaman sekarang banyak dah platform-platform yang ada, contoh Facebook, Instagram, TikTok dan banyak lagi. Jadi masyarakat sekarang mudah nak akses apa-apa info tentang agama ke apa-apa ke melalui internet je. Dan tak semua yang mereka jumpa tu adalah sahih. Dari medium-medium ni juga kebanyakannya remaja lah yang akses. Daripada medium televisyen sendiri, filem-filem dah banyak dah menyebabkan unsur-unsur pluralisme dalam filem-filem yang mereka terbitkan. Contoh cerita yang pernah ditayangkan yang ada unsur-unsur pluralisme agama di Malaysia ni, cerita My Name is Han, diterbitkan pada tahun 2010. Daripada cerita ni banyak isu keluar. Lebih-lebih lagi isu berkaitan dengan unsur pluralisme. Sebabnya jalan cerita ni ada mesej-mesej dia sendiri atau jalan-jalan cerita dia yang ditujukan untuk orang-orang yang menerima fahaman liberal atau pluralisme agama di Malaysia. Lain daripada media massa, khusus pimpinan dan pengurusan juga merupakan salah satu faktor penyebaran pluralisme agama di Malaysia juga. Dan menurut jurnal Elmi 2018, dia mengatakan yang khusus kepimpinan yang dapat dikesan ada unsur-unsur pluralisme dalamnya adalah khusus ESQ yang berpusat di Jakarta asalnya dan tersebar di Malaysia. Jadi pada tahun 2010, kamp kepimpinan ni telah diharamkan sebab ada unsur-unsur ciri-ciri penyelewengan dalam khusus ni sendiri. Okey, seterusnya penyebaran melalui ajaran keagamaan. Salah satu ajaran agama yang ada di Malaysia sendiri adalah ajaran Ayah Ping ataupun Kerajaan Langit. Dia ni banyak pengikut followers. Dalam Kerajaan Langit ni sendiri, dia ni telah memperkenalkan ajaran yang mempromosikan agama-agama mempunyai kebenaran yang sama dan setiap orang berhak mengamalkan agama dengan apa-apa jua cara. Dan yang terakhir, penyebaran melalui tokoh-tokoh fahaman liberal dan pluralisme. Di Malaysia terdapat jugalah segelintir-segelintir tokoh yang memegang fahaman liberalisme dan pluralisme. Contohnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri yang dulunya pernah memberikan ceramah di London School of Economics yang bertajuk
Religions Pluralism in a Divided World. Lain daripada beliau, ramai lagi tokoh-tokoh yang memegang fahaman pluralisme sendiri di Malaysia. Dan ada juga tokoh-tokoh luar yang dijemput masuk sendiri ke dalam Malaysia. Jadi itu saja, kita teruskan ke isu yang kedua. Saya akan mengulas mengenai isu penggunaan kalimah Allah. Tulisan daripada Yusri Muhammad ada mengulas mengenai isu-isu dan gejala pluralisme agama yang berlaku di Malaysia. Isu penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam juga ada disertakan oleh beliau. Mari kita lihat. Hal ini merujuk kepada pertanyaan sama ada boleh ataupun tak orang bukan Islam gunakan kalimah Allah bagi tujuan mereka untuk merujuk pada sembahan atau Tuhan dalam kalangan para penganut bukan Islam. Perkara ini bukan sahaja merupakan pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu Wa Taala dan adab terhadapnya. Malah, garis-garis pemisah antara Islam dan agama lain juga akan tergugat. Isu kalimah Allah ini pernah menggeparkan Malaysia pada tahun 2007 di mana ia berlaku akibat daripada penggunaan kalimah Allah dalam majalah terbitan yang dikarang dan dikeluarkan oleh orang bukan Islam, iaitu majalah The Herald. Dalam majalah The Herald, terdapat kalimah Allah yang dikatakan digunakan untuk bacaan penganut yang beragama Katolik yang di Sarawak dan Sabah. Akhbar Herald ni, pihak The Catholic Weekly dikatakan telah diberikan kelulusan oleh Kementerian Dalam Negeri KDN tanpa pernyataan yang mereka dilarang untuk menggunakan kalimah Allah. Akibat daripada itu, pihak Gereja Katolik dan KDN harus melalui pelbagai proses mahkamah, termasuklah rayuan yang dituntut oleh ketua pihak Kristian iaitu Padri Katolik Murphy Pekiem pada Mahkamah Persekutuan. Okey, apa antara hujah-hujah yang dinyatakan oleh pihak Gereja Roman dalam rayuan mereka? Mari kita tengok. Yang pertama, pihak gereja ni mendakwa yang mereka ikut kitab Bible edisi bahasa Melayu yang menyatakan kalimah Allah ini diterjemah daripada istilah God. Tambahan pula, terjemahan bagi istilah Lord pula adalah Tuhan. Seterusnya, mereka juga ada mendakwa kerajaan tidak boleh campur tangan dalam urusan dalam gereja dan tidak ada sebarang hak berdasarkan hak perkara 113A iaitu kebebasan beragama Perlembagaan Persekutuan. Namun begitu, Mahkamah Persekutuan telah menolak hujah dan alasan yang dikemukakan oleh pihak Gereja Katolik. Kenapa? Ianya kerana kalimah Allah merupakan kata nama khas yang berasal daripada bahasa Arab dan dilarang sama sekali digunakan pakai dalam segi tidak kira bentuk pengebesaian maupun tujuan lain. Orang bukan Islam atau pihak lain memang tidak dibenarkan memanipulasikan kalimah Allah ini sekalipun dalam bahasa asalnya. Menterjemahkan Allah kepada apa jua bahasa, tidak kisahlah, bahasa Inggeris ke, bahasa Jepun ke, juga dilarang bagi umat Islam. Melainkan ianya kekal dengan lafazannya iaitu Allah. Seterusnya, bagi hujah kerajaan tidak boleh campur tangan dalam urusan dalaman gereja dan tidak ada sebarang hak. Penolakan hujah tersebut kerana pihak mahkamah mengikut Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan dalam perkara 11/4 yang menyekat penyebaran agama bukan Islam dalam golongan umat Islam. Sebagai contoh, larangan seseorang yang bukan Islam daripada menggunakan sebarang perkataan yang tertentu sama ada dalam segi perlisan, percakapan atau kenyataan bagi mereka menggambarkan konsep agama atau kepercayaan selain Islam berdasarkan dalam enakmen kawalan dan sekaran pengembangan agama bukan Islam Negeri Terengganu 1980 Seksyen 9. Ini termasuklah kalimah Allah, Ilahi, Rasul, Nabi, Wahyu dan Syariah. Oleh yang demikian, alasan yang diberikan oleh pihak gereja mengenai terjemahan Allah bagi istilah God itu adalah menyalahi undang-undang berkuat kuasa di negara Malaysia. Isu yang terjadi ini mewujudkan kebimbangan jika pihak-pihak yang terlibat memanipulasikan penggunaan kalimah Allah bagi tujuan mereka mengambil kesempatan menghina agama lain dan dikhawatiri akan menimbulkan pertikaian agama dan mengancam keselamatan negara. Mari kita lihat isu yang seterusnya. Seterusnya adalah penubuhan IFC yang berlaku di Malaysia. IFC ialah Interfaith Commission yang dahulunya dikenali sebagai Religious Council IRC. Ianya ditubuhkan pada 21 Ogos 2001 dan ditubuhkan melalui memorandum oleh Malaysian Consultative Council of Buddhism
Christianity, Hinduism and Sikhs. Pada Majlis Peguam, IFC berperanan sebagai perunding, perantara, penyiasat, pendamai terhadap setiap dakwaan yang dapat menjejaskan keharmonian agama di Malaysia. Di samping itu, penubuhan Interfaith Commission bertujuan untuk meminda beberapa ajaran di dalam asas agama Islam. Impaknya dapat merosakkan akidah umat Islam di Malaysia dan juga dapat memberikan kepentingan kepada orang-orang yang bukan Islam di Malaysia. Oleh itu, seperti mana yang diberitahu, IMC dapat memberikan impak-impak yang berbahaya kepada orang Islam di Malaysia. Antara impak-impaknya adalah dapat memberikan peluang kepada orang bukan Islam yang mencampuri dalam hal ehwal agama Islam di Malaysia. Tuntasnya, campur tangan ini amatlah berbahaya kepada orang Islam kerana dapat merosakkan akidah dan kefahaman orang Islam di Malaysia. Seterusnya, impak oleh IFC di Malaysia adalah dapat menyebabkan undang-undang Allah harus akur dengan norma-norma yang diciptakan oleh manusia. Oleh hal demikian, segala ajaran dan undang-undang Allah yang bertentangan dengan norma-norma antarabangsa akan dihapuskan. Selain itu, impaknya adalah dapat menyebabkan orang Islam bebas untuk melakukan apa sahaja, seperti orang Islam bebas untuk bertukar agama, iaitu murtad. Di dalam IFC ada mengemukakan beberapa tuntutan yang menjadi persoalan dalam kalangan masyarakat Islam. Antara tuntutan IFC adalah orang Islam yang hendak berkahwin dengan orang bukan Islam mestilah dibenarkan untuk keluar daripada agama Islam tanpa dikenakan tindakan undang-undang, dan orang bukan Islam yang tidak diwajibkan untuk berpindah agama Islam. Selain itu, bagi menyelenggara dan membina rumah ibadat terhadap orang bukan Islam seperti kuil, gereja dan lain-lain, kerajaan mestilah menyediakan dana yang mencukupi untuk menampung kos menyelenggara seperti mana dana yang disediakan untuk membina masjid. Seterusnya, program-program yang beruncukan agama Islam dalam bahasa ibunda hendaklah dihapuskan. Selain itu, kerajaan hendaklah membenarkan penggunaan perkataan-perkataan suci Islam dalam percakapan dan perbuatan oleh orang bukan Islam. Samping itu, tuntutan IFC termasuklah orang Islam tidak sepatutnya dikecualikan daripada membayar zakat pendapatan apabila mereka telah membayar zakat, dan membenarkan penggunaan wang hasil zakat untuk keperluan orang bukan Islam. Selain itu, seseorang anak yang dilahirkan oleh ibu bapa yang beragama Islam tidak diharuskan terus menjadi anak yang beragama Islam. Akhir sekali, tuntutan IFC adalah termasuklah orang bukan Islam hendaklah diberikan hak dalam menuntut harta pusaka si mati yang beragama Islam sekiranya mereka mempunyai hubungan kekeluargaan. Kesimpulannya, dengan tuntutan tersebut, IFC didakwa mempunyai matlamat untuk meletakkan semua agama dalam kedudukan yang sama rata di Malaysia. Tambahan pula, seseorang yang beragama Islam bebas untuk menentukan status agamanya. Untuk isi yang berikutnya adalah isu murtad dan rentas agama. Berdasarkan penulisan dari Yusri Muhammad, beliau mengupas yang lebih lanjut mengenai isu murtad dan rentas agama ini. Antara isu yang dibangkitkan oleh beliau adalah kes yang berlaku dan menyokong usaha memurtadkan umat Islam di negara kita dengan termasuk tindakan mencabar melalui tuntutan mahkamah. Usaha ini juga didorong atas konteks menyokong seorang individu untuk murtad berdasarkan kebebasan bersuara dan kebebasan agama. Seterusnya, berdasarkan artikel ataupun penulisan daripada Muhammad Sabri Jamaluddin, beliau mengulas isu murtad ini jadinya daripada zaman Rasulullah SAW lagi, dan baginda memerangi golongan ini dengan sekeras-kerasnya. Antara faktor-faktor murtad berdasarkan artikel Muhammad Sabri Jamaluddin ini ialah kesibukan kedua orang tua, faktor ekonomi, perkahwinan, ceraian serta kurangnya pendidikan agama dalam seseorang individu. Selain itu, isu murtad ini juga didorong oleh rakan golongan gereja dalam usaha untuk mengkristiankan penduduk serta
sistem pendidikan dan faktor diskriminasi terhadap golongan mu'alaf ataupun saudara baharu yang ditindas setelah memeluk Islam. Antara kesan daripada ini, sebilangan umat Islam ataupun mu'alaf yang baru sahaja memeluk agama kita kembali kepada agama asal mereka kerana tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya. Gerakan ini dikukuhkan lagi dengan atas nama liberalisme yang membawakan hak kebebasan beragama laras dengan perlembagaan negara kita. Isu-isu panas antaranya kasus Lina Joy, Aisyah Bukhari dan Hartina Kamaluddin sebagai contoh merupakan individu yang telah cetuskan isu ini menjadi sesuatu yang panas, menyebabkan timbulnya ketegangan dalam masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Seterusnya, dalam artikel dan penulisan beliau juga menyentuh mengenai cinta lintas agama. Dapat beberapa faktor, antaranya pendidikan, kehidupan sosial, media massa serta sistem ukuran yang melampau. Pada ketika ini, sebagai contoh, kanak-kanak pada usia muda dedah dengan pelbagai budaya pun upacara daripada bangsa dan agama lain yang kadang itu lihat ada batasan agama yang menyebabkan orang kanak-kanak itu ataupun individu itu boleh turut menyertai perayaan ataupun sebarang majlis yang dianjurkan. Selain itu, individu ataupun masyarakat terdedah kepada dunia maya disebabkan dunia yang bebas tanpa sepadan, segalanya berada di hujung jari, menyebabkan segala kemudahan ataupun video boleh ditonton dengan akses yang sangat mudah. Ini menyebabkan individu ataupun kanak-kanak yang masih tidak matang pemikirannya boleh terdedah dan terpengaruh dengan kebebasan agama dan hidup yang bebas tanpa adanya pegangan agama yang kukuh. Seterusnya, mengenai murtad dan konversi agama ini, cabaran pertama yang perlu diatasi oleh para ulama di negara kita ini kerana jadinya kesulitan disebabkan perlembagaan persekutuan itu sendiri yang menyatakan bahawa perlembagaan persekutuan itu adalah institusi sumber perlembagaan yang tertinggi. Oleh yang demikian, peranan ulama dan cendekiawan Islam di negara kita adalah untuk memikul tanggungjawab ini dan memertabatkan kembali perundangan dan institusi kehakiman khususnya Mahkamah Syariah itu sendiri agar menaikkan taraf ke taraf ataupun lebih tinggi daripada mahkamah sivil. Ini kerana demi kepentingan umat Islam itu sendiri untuk menjaga dan memelihara akidah. Ini selaras dengan perlembagaan persekutuan yang menyatakan bahawa Islam itu adalah agama rasmi kerajaan Malaysia dan agama persekutuan di Malaysia. Namun yang demikian, dalam perlembagaan Malaysia turut mengulas dengan lebih lanjut bahawa pelbagai kaum dan agama juga dibenarkan di Malaysia. Antara tokoh ataupun individu beragama Islam menyokong kuat ataupun menyambut baik saranan ini ialah Datuk Syekh Razali Abdul Rahman, iaitu ketika menjawat jawatan Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Islam. Beliau dengan tegasnya menyatakan bahawa Akta Perlindungan Akidah perlu diwujudkan semua peringkat bagi menangani dalam murtad kalangan umat Islam yang semakin serius di negara ini. Bahan beliau, jika perkara ini dapat dikesan pada peringkat yang awal, secara dasarnya hak yang berwajib boleh membimbing maupun memberikan khidmat kaunseling bagi memendung masalah ini. Para ilmuwan dan cendekiawan agama perlu peranan semaksimal mungkin dalam pemodenan ini dalam konteks pendidikan, khususnya institusi pengajian tinggi ini demi menyatakan pada umum bahawa agama Islam itu adalah agama yang mulia, patut disanjung tinggi. Umat Islam juga harus ditegaskan bahawa pendirian mereka dalam cinta rentas agama ataupun isu murtad ini tidak diterima sama sekali di sisi agama dan ianya amatlah tegah oleh agama kita. Kesimpulannya, pluralisme agama merupakan sebuah gagasan yang penting daripada pemikiran Islam liberal. Fahaman ini bermula daripada keagamaan barat dan menular masuk ke dunia Islam hingga menyebabkan kontroversi dalam kajian Islam kontemporari. Disebabkan gerakan liberalisme di Indonesia, pluralisme agama di Malaysia semakin berkembang.
Seterusnya dari isu penggunaan kalimah Allah. Perlu dilihat tidak berdasarkan hukum asal semata-mata tetapi perlu dilihat dengan lebih meluas seperti merangkumi elemen masyarakat antara pelbagai kaum dan agama yang terdapat di Malaysia. Salah satu inisiatif yang perlu dilakukan oleh pihak Jabatan Agama Islam Negeri untuk meleraikan konflik agama yang sering terjadi ialah memperkuat kuasakan dan mewartakan fatwa yang diusul agar menjaga prioriti syariah Islam dari isu Interfaith Commission IFC. Fatwa Kerajaan Negeri Selangor boleh dijadikan salah satu panduan sebagai tuntutan Interfaith Commission IFC. Namun begitu, masyarakat Islam perlu mempunyai minda yang terbuka namun perlu mematuhi dan berlandaskan syariat Islam. Islam merupakan satu agama yang diredai Allah. Namun begitu, Islam juga mengakui tentang perbezaan agama tetapi tidak mengakui sesekali akan kebenaran agama lain. Dalam memastikan sistem Islam dapat dilaksanakan dalam Malaysia, para ulama' dan cendekiawan perlu memainkan peranan dan tanggungjawab yang besar untuk merealisasikannya. Sebagai cara untuk memelihara akidah umat Islam di negara ini, keprihatinan yang tinggi dituntut demi membendung aliran pluralisme di Malaysia. Itu sahaja dari kami. Semoga info akan kami berikan guna dan digunakan dengan sebaik mungkin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just the night.